Question 2. For each of the following compounds, draw its isomeric pair that represents chain, positional and functional group isomers. Okey, jadi untuk soalan 2, pertama pelajar perlu lukis pasangan isomer dan mengenal pasti jenis-jenis constitutional isomers sama ada isomer rantai, isomer kedudukan ataupun isomer kumpulan berfungsi. Okay, question A, given CH3, CH2, CH double bond CH2, or the general formula is C4H8. And then the type of functional group is carbon-carbon double bond. Okay, from this structure, actually this is the first carbon because this carbon is nearest to the functional group carbon-carbon double bond. We draw the structure first. 1, 2, 3, 4 carbon. Between carbon 1 and carbon 2 is double bond. Next, complete the number of hydrogen atoms. Daripada struktur yang diberikan ini, kita boleh lukis pasangan isomernya. Kita mulakan dengan pasangan isomer yang paling mudah, iaitu dengan parent chain yang sama, rantai induk yang sama. Okey, cuma kedudukan carbon-carbon double bond, kali ini kita ubah kedudukan atau posisinya ke carbon yang kedua. Seterusnya, lengkapkan bilangan hydrogen atoms. Okey, ingat, pastikan setiap carbon atom cukup 4 ikatan kovalen. Oleh itu, pasangan isomers ini dikenali sebagai positional isomers. Okey, kenapa? Kerana isomer yang pertama mempunyai functional group carbon-carbon double bond. Untuk isomer yang kedua pun mempunyai functional group yang sama, iaitu carbon-carbon double bond. Rantai induk juga sama. Kedua-duanya adalah straight chain molecule. Kedua-duanya adalah molekul rantai lurus. Okey, dengan rantai induknya sebanyak 4 karbon. Yang berbeza hanyalah dari segi posisi ataupun kedudukan functional group tersebut. Apa yang kita perhatikan di sini, untuk struktur yang pertama, functional group berada pada karbon yang pertama. Manakala untuk isomer yang kedua, functional group carbon-carbon double bond bermula pada karbon yang kedua. Posisi functional group yang berbeza, oleh itu jenis isomerism adalah positional isomers. Baiklah, untuk pasangan isomer yang seterusnya, kita boleh mulakan carbon double bond pada karbon yang pertama juga, tetapi kali ini kita cuba dengan rantai induk sebanyak 3 karbon sahaja. Oleh itu, struktur ini akan mempunyai branch ataupun cabang. Okey, karbon pertama dah cukup hidrogen, karbon yang kedua tiada hidrogen kerana dah cukup 4 covalent bond, karbon yang ketiga terikat dengan 3 hidrogen dan untuk rantai sisi, side chain terikat dengan 3 hidrogen. Okey, pasangan ini dikenali sebagai isomer rantai kerana berbeza dari segi rantai. Sekarang kita cuba bandingkan rantai induk bagi kedua-dua compound ini. Untuk compound yang pertama, rantai induknya adalah straight chain, molekul rantai lurus dengan 4 karbon. Okey, manakala untuk struktur yang kedua adalah molekul yang bercabang ataupun branch molekul. Okey, jadi rantai induknya terdiri daripada 3 karbon dan mempunyai branch sebanyak 1 karbon. Berbeza dari segi rantai. Okey, saya ulang. Molekul pertama rantai lurus, molekul kedua rantai bercabang. Straight chain molecule versus branch molecule. So, the type of isomerism is chain isomers. Okay, satu lagi reminder, apa yang perlu awak perasan dekat sini, kita hanya boleh compare isomers tersebut sekiranya functional group berada pada karbon yang sama. Contoh, pada struktur yang pertama, karbon double bond bermula pada karbon yang pertama dan untuk struktur yang kedua ini,
Karbon-karbon double bond pun bermula pada karbon yang pertama. Okey, pasangan isomer yang seterusnya adalah seperti berikut. Okey, jenis constitutional isomer yang terakhir mempunyai struktur seperti berikut. 4 karbon boleh disusun dalam bentuk gelang ataupun cyclic. Okey, jadi memandangkan dalam general formula terdapat 8 hidrogen. Okey, sekarang kita cuba cukupkan bilangan hidrogen. Okey, di sini kita dapat lihat jumlah keseluruhan hidrogen adalah sebanyak 8, bilangan karbon adalah sebanyak 4, sama dengan pasangannya. Okay. The type of constitutional isomers is functional group isomer. Okay. Isomer yang berbeza dari segi kumpulan berfungsi. Sekarang kita akan membandingkan kenapa pasangan ini dikenali sebagai kumpulan berfungsi. Okay. Untuk struktur yang pertama, functional group adalah karbon-karbon double bond. Manakala untuk struktur yang kedua, no functional group. Okey, ingat untuk alkin tiada kumpulan berfungsi kerana yang wujud hanyalah karbon-karbon single bond. Oleh itu, struktur ini ataupun molekul ini berbeza dari segi jenis kumpulan berfungsi. Jenis isomerism adalah functional group isomerism. Okay, question B, given the structure with the general formula carbon 6 hydrogen 14. So this is compound of alkene, no functional group because all of the carbon atoms consist of only carbon-carbon single bond. So the only possibility of type of constitutional isomerism present here is only chain isomer. Jadi kalau kita tengok, perhatian ini adalah alkana, tiada kumpulan berfungsi dan hanya mempunyai karbon-karbon single bond. Oleh itu, kebarangkalian jenis constitutional isomer yang wujud ada satu jenis sahaja iaitu chain isomers. Okay, now we start withdraw the structure first. Okay, kita mulakan dengan lukis struktur yang diberikan terlebih dahulu. Okay, now let's say we start the first carbon from the left. 1, 2, 3, 4. So there are 4 carbon. So we draw the parent chain first. Kita lukis rantai induk dulu dengan 4 carbon. 1, 2, 3, 4. So the first carbon attached to hydrogen. The second carbon attached to 1 hydrogen and 1 carbon. The third hydrogen bonded to 1 hydrogen and 1 carbon. So, jadi karbon ni suka hati kamu nak lukis kat atas pun boleh, nak lukis kat bawah pun boleh, tak ada masalah. The last carbon bonded to 3 hydrogen. And the pair is, we can draw straight chain molecule with maximum 6 carbon. 1, 2, 3. Complete the number of hydrogen atoms. CH3, CH2, CH2. Finally, CH3. So this is a pair of, this is the pair of chain isomers. Or there is the other option is parent chain with 5 carbon. Okay, lukis rantai induk dengan 5 carbon terlebih dahulu. Kemudian kita ubah branch. Kalau kita tengok daripada soalan terdapat 2 cabang pada karbon yang kedua dan karbon yang ketiga. So untuk pasangan isomers yang branch juga kita boleh ubah kepada satu branch sahaja. Contoh kita kekalkan branch pada karbon yang kedua. Untuk karbon yang ketiga tiada branch, tiada cabang. Kita ubah ke hujung struktur menjadi 5 karbon. Seterusnya, lengkapkan bilangan hidrogen. Pasangan ini juga dikenali sebagai chain isomers iaitu isomer yang berbeza dari segi rantai. Struktur yang diberikan mempunyai rantai sisi sebanyak 2, manakala jawapan yang diberikan ini adalah molekul dengan rantai sisi sebanyak 1 karbon. Question C, given these compounds, this is the compound of alcohol with the functional group hydroxyl
OH. First, we draw the given structure in expanded formula to study the bond between each atom. Okay. Next, there are 5 carbons, so we label the carbon nearest to the hydroxyl group as first carbon, followed by second carbon, third carbon, fourth carbon, and fifth carbon. Next, draw the expanded structure of this compound. The first carbon bonded to hydroxyl group and to hydrogen. Next, complete the attachment to the hydrogen for each of carbon atom in this compound. Okay, daripada struktur yang diberikan ini, kita boleh lukis pasangan isomer dengan rantai induk yang sama sebanyak 5 karbon juga. Okay, dengan functional group yang sama iaitu OH. Cuma kedudukan OH, hydroxyl group kali ini berada pada karbon yang berbeza kedudukannya. Contohnya pada karbon yang kedua. Okey, kalau kita tengok struktur yang pertama, OH terikat kepada karbon yang pertama. Okey, manakala untuk struktur yang kedua, OH terikat pada karbon yang kedua. Seterusnya, macam biasa, lengkapkan sambungan dengan atom-atom hidrogen. Okay, so this pair of isomers known as positional isomers. Okay, iaitu isomer yang berbeza dari segi kedudukan. Okay, kedudukan siapa? Kedudukan kumpulan berfungsi. Okay, selain daripada struktur ini, terdapat satu lagi pasangan isomer yang mewakili positional isomer. Okay, strukturnya adalah seperti berikut. Juga 5 karbon, tapi kali ini functional group OH berada pada karbon yang ketiga. Seterusnya, lengkapkan bilangan hidrogen. Okey, jadi ini pilihan jawapan yang kedua. Sekiranya pelajar ingin jawab, hydroxyl group pada karbon yang ketiga. Jenis constitutional isomers berikutnya yang boleh wujud adalah chain isomers. Okey, jadi untuk melukis chain isomer, pastikan parent chain, rantai induk adalah berbeza. Okey, contoh dalam struktur yang diberikan ini dalam bentuk straight chain. So, kita lukis pasangan isomernya dalam bentuk branch molecule, dalam bentuk molekul yang mempunyai cabang. Okey, sebagai contoh kita lukis parent chain sebanyak 4 karbon. Kemudian salah satu karbon pada rantai induk tersebut mempunyai cabang sebanyak 1. Pastikan hydroxyl group OH masih lagi berada pada karbon yang pertama seperti yang dibandingkan. Seterusnya, lengkapkan sambungan kepada hidrogen. This pair of isomers known as chain isomer. Jadi pasangan isomer ini dikenali sebagai isomer rantai kerana berbeza dari segi rantai. Jadi pelajar perlu ingat, okey, pertama ciri-ciri untuk isomer rantai, kedua isomer tersebut mempunyai functional group yang sama dan sambungan pada karbon yang sama, contoh karbon 1 dan karbon 1. Yang berbeza adalah dari segi rantai. Okey, contoh molekul yang diberikan rantai lurus, straight chain molecule. Okey, pasangan isomernya adalah branch molecule, iaitu molekul yang mempunyai cabang. Pilihan yang kedua, pelajar juga boleh jawab pasangan isomer seperti struktur ini. Pertama, pastikan hidroxyl berada pada karbon yang pertama. Okey, dalam situasi ini, rantai induk adalah sebanyak 3 karbon dan mempunyai 2 cabang dan mempunyai 2 rantai sisi. So, it has 2 branches. Dia mempunyai 2 cabang di situ. So, these are isomeric pairs of chain isomers. Okay, the last type is functional group isomers. So, this is the structure. So, the pair of isomers have totally different functional group. Jadi, pastikan bila pelajar lukis struktur pasangan isomer ini, functional group adalah berbeza. Untuk hydroxyl group, pasangannya adalah alkoxy. Alkoxy terdiri daripada kumpulan berfungsi
Karbon, single bond oksigen, single bond karbon. Seterusnya, kita lengkapkan bilangan karbon. Setakat ni kita dah guna 2 karbon. Jadi, baki lagi 3 karbon terpulang. Okey, seterusnya, lengkapkan bilangan sambungan terhadap atom hidrogen. Pastikan karbon cukup 4 ikatan kovalen, oksigen 2 ikatan kovalen. Inilah pasangan isomer yang dikenali sebagai isomer kumpulan berfungsi. Untuk molekul yang pertama, functional group adalah hidroksil, manakala untuk molekul yang kedua, functional group adalah alkoxil. Okey, dan functional group tersebut juga bermula pada karbon yang pertama. The general formula for structure D is carbon 3, hydrogen 6, oxygen 2. And this is the compound of carboxylic acid. Next, we draw the expanded structure for the given molecule. Okay, next there are 3 carbon. The first carbon is this, followed by second and third carbon. Seterusnya kita akan lukis expanded structure bagi sebatian yang diberikan. Okey, untuk karbon yang pertama mempunyai functional group C double bond OOH iaitu karboksil. Karbon yang kedua terikat kepada 2 hidrogen dan karbon yang ketiga terikat dengan 3 hidrogen. Untuk structure ini, pasangan isomer yang boleh wujud hanyalah functional group isomers. Pastikan parent chain atau rantai indo adalah sama sebanyak 3 karbon. Untuk carboxylic acid, pasangan isomernya adalah ester dengan functional group carboalkoxil. Carboalkoxil terdiri daripada kumpulan atom C, double bond O, single bond O, C. Setakat ini kita dah guna 2 karbon, oleh itu baki lagi 1 karbon. Kemudian lengkapkan sambungan kepada hidrogen. So, this pair of isomers known as functional group isomers. Ini bermaksud kedua-dua isomer ini mempunyai functional group yang berbeza iaitu karboksil dan carboalkoxil. Pastikan kedua-dua isomer tersebut mempunyai rantai induk yang sama sebanyak 3 karbon dan mempunyai functional group yang berbeza iaitu karboksil dan carboalkoxil. Structure E has general formula C3H6O. This is the compound of aldehyde with functional group carbonyl C double bond O. From this structure, the first carbon is this, which is nearest to the functional group carbonyl, followed by second carbon and third carbon. Based on the number of carbon, hydrogen and oxygen, the expanded structure for this compound is like this. Rantai induk adalah sebanyak 3 karbon. First carbon attached to oxygen. Next, complete the number of hydrogen. Okay, from this structure, the only possible constitutional isomers present is functional group isomers. Untuk aldehyde, pasangannya adalah ketone. Ketone mempunyai functional group yang sama seperti aldehyde iaitu karbonyl. Walau bagaimanapun, kedudukan functional group tersebut adalah di tengah-tengah struktur molekul tersebut dan dikelilingi oleh 2 karbon. Kita akan lukis functional group terlebih dahulu. C double bond O, jiran atom kiri kanan, karbon dan karbon. Seterusnya, lengkapkan sambungan kepada atom-atom hidrogen. So, inilah functional group isomer untuk aldehyde yang diberikan. Bagi kedua-dua sebatian aldehyde dan ketone ini, pasangan isomer ini tergolong dalam functional group isomer walaupun mempunyai functional group yang sama iaitu carbonyl group. Okey, bagi aldehyde dan ketone yang mempunyai bilangan karbon, hidrogen dan oksigen yang sama, meskipun kedua-dua isomer ini mempunyai persamaan dari segi functional group, walau bagaimanapun kelas
bagi sebatian tersebut adalah berbeza, iaitu aldehyde dan ketone. Oleh itu, untuk situasi ini, pasangan isomer ini turut dikelaskan sebagai functional group isomers. Extra question, isomerism. Assign the type of isomerism to the following pairs of structures. Untuk soalan ini, pelajar perlu mengenal pasti jenis constitutional isomer bagi pasangan isomer yang diberikan ini. Jenis constitutional isomers sama ada chain isomers, positional isomers ataupun functional group isomers. Kita mulakan dengan soalan A. A. Pasangan isomers ini dikenali sebagai positional isomers. Okey, sekarang kita kaji. Kedua-dua isomer ini mempunyai rantai induk yang sama iaitu sebanyak 5 karbon. Functional group adalah sama iaitu halogen. Yang berbeza adalah dari segi posisi ataupun kedudukan functional group halogen tersebut. Seperti yang kita perhatikan dalam struktur yang pertama, halogen group berada pada karbon yang kedua. Manakala untuk struktur yang kedua, halogen group berada pada karbon yang ketiga. B. Pasangan isomers ini adalah jenis chain isomers. Isomer ini berbeza dari segi rantai. Okey, untuk isomer yang pertama, rantai induk adalah sebanyak 3 karbon, manakala untuk isomer yang kedua, rantai induknya adalah sebanyak 5 karbon. Okey, di sini kita dapat lihat kedua-dua isomer ini berbeza dari segi rantai. Untuk molekul yang pertama adalah branch molekul, manakala molekul yang kedua adalah straight chain molekul. Okey, so kalau kita tengok kedua-dua molekul ini mempunyai rantai yang berbeza. Molekul pertama mempunyai rantai sisi ataupun bercabang, manakala molekul yang kedua mempunyai rantai lurus. C. Pasangan isomer ini dikenali sebagai functional group isomers. Okay, isomer yang berbeza dari segi jenis kumpulan berfungsi. Okay, daripada struktur molekul 1 dan 2, dengan jelas kita dapat lihat molekul yang pertama wujud dalam keadaan open chain dan mempunyai functional group carbon-carbon double bond. Manakala untuk compound yang kedua adalah dalam bentuk cyclic dan tiada functional group dengan hanya mempunyai carbon-carbon single bond. Okey, di pasangan isomer ini dikenali sebagai positional isomer. Isomer yang berbeza dari segi kedudukan functional group. Functional group yang wujud bagi kedua-dua struktur adalah single bond OH, okay, group of OH atau dikenali sebagai hydroxyl. Rantai induk atau rantai karbon adalah sama iaitu sebanyak 3 karbon. Yang berbeza adalah dari segi kedudukan hydroxyl group tersebut. Okay, untuk struktur yang pertama, hydroxyl group berada pada karbon yang kedua, manakala struktur yang ketiga, hydroxyl group berada pada karbon yang ketiga. E. Pasangan isomers dalam E dikenali sebagai positional isomer. Okay, isomer yang berbeza dari segi kedudukan functional group. Okay, daripada struktur kita dapat lihat dengan jelas kedua-dua molekul ini mempunyai functional group carbon-carbon double bond. Okey, pertama, kedua-dua struktur ini mempunyai rantai induk yang sama sebanyak 4 karbon dan mempunyai persamaan functional group iaitu carbon-carbon double bond. Satu perkara yang membezakan kedua-dua isomer ini adalah dari segi kedudukan carbon-carbon double bond tersebut. Perhatikan untuk struktur yang pertama, carbon-carbon double bond bermula pada karbon yang kedua, manakala untuk struktur yang kedua, carbon-carbon double bond bermula pada karbon yang pertama. F. Pasangan isomer ini dikenali sebagai functional group isomer. Isomer yang berbeza dari segi functional group. Okey, pertama, kedua-dua molekul ini mempunyai rantai induk yang sama iaitu sebanyak 2 karbon. Rantai lurus yang berbeza hanyalah dari segi functional group. Untuk molekul yang pertama, functional groupnya adalah COC. Manakala untuk compound yang kedua, kumpulan berfungsi adalah OH.
Okay, COC merujuk kepada alkoxy group. Okay, OH merujuk kepada hydroxyl group. Memandangkan kedua-dua isomer ini mempunyai kumpulan berfungsi yang jelas berbeza, oleh itu jenis isomer ini dikenali sebagai functional group isomers. Okay, G. Pasangan isomer ini dikenali sebagai positional isomer. Isomer yang berbeza dari segi kedudukan functional group iaitu Cl halogen group. Okey, rantai induk bagi kedua-dua molekul ini adalah sama sebanyak 3 karbon. Yang berbeza hanyalah dari segi posisi ataupun kedudukan functional group tersebut. Perhatikan pada struktur yang pertama, halogen group berada pada karbon yang pertama, manakala untuk struktur yang kedua, halogen group berada pada karbon yang kedua. H. Pasangan isomer dalam H merujuk kepada chain isomers. Okay, isomer yang berbeza dari segi rantai. Baiklah, perhatikan di sini. Untuk molekul yang pertama, rantai induknya adalah sebanyak 3 karbon. Manakala untuk struktur yang kedua, rantai induknya adalah sebanyak 5 karbon. Kedua-dua molekul ini mempunyai bilangan karbon dan hidrogen yang sama. Yang berbeza hanyalah dari segi rantai, di mana struktur yang pertama mempunyai side chain rantai sisi atau dikenali sebagai branch molecule, manakala molekul yang kedua adalah straight chain molecule. Molekul yang mempunyai rantai lurus. Okay, that's all. Thank you.